Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni hari kedua PDPR 26 hari bulan Januari 2021. Okay, subjek hari ini ialah subjek sirah. Okay, ramai yang belum dapat buku ni. Yang dah dapat okay, yang belum tak apa. Ustazah dah snap satu muka surat. Okay. Okay, kita tengok isi kandungan buku ni. Okay, ada 2 tajuk je. Tapi dia punya anak tu banyak. Okey, tajuk yang pertama, perkembangan agama Islam. Okey, unit pertama berkaitan dengan akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak, muamalah. Unit yang kelima, kanun ataupun perundangan. Okey, pelajaran 2. Kewafatan Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada 2, iaitu unit 1 peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Unit kedua penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Okey, sebenarnya subjek sirah ni konsep belajar dia sama dengan subjek sejarah. Baca, hafal. Baca, hafal. Tak ada kira-kira, tak ada tolak tambah, yang matematik tu semua tak ada. Okey, sirah ni ialah fakta semua, tak ada tokok tambah. Okey, sirah ni dia punya sumber daripada Al-Quran dan hadis. Sirah ni berkenaan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam lah. Jadi tak ada benda-benda lain, tak ada. Cuma kisah Nabi Muhammad untuk kita teladani dan terapkan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Kita tengok tajuk yang pertama, perkembangan agama Islam. Okey. Hasil pelajaran ataupun objektif hari ini, murid dapat menghuraikan perkembangan agama Islam dari sudut yang pertama, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kanun ataupun perundangan. Okey, hari ini kita fokus kepada akidah. Akidah ni pun banyak cabang-cabang dia. Okey, yang pertama, akidah. Akidah ni kata senang dia, ikatan kita dengan Allah. Apa yang mengikat kita dengan Allah? Okey, yang mengikat kita dengan Allah ialah rukun iman. Apa rukun iman? Imbas kembali rukun iman ada berapa? 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu pelajaran tahun 1 ataupun tahun 2 tu. Ustazah ulang balik. Okey, kita tengok muka surat 1. Ustazah baca. Yang tak ada buku boleh dengar. Yang ada buku, buka buku, baca sekali. Okey. Unit 1, akidah. Bagi yang belum lancar baca, boleh tengok, boleh perhatikan, eja pelan-pelan. InsyaAllah nanti ada usaha, Allah tolong kita dapat baca macam orang lain. Yang orang lain pun boleh meningkatkan kualiti bacaan. Okey. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan menerima pelbagai tekanan dan ancaman, tetapi tidak mendapat sokongan ramai. Kalau kita dah lama putus asa ni, tapi Nabi orangnya sangat-sangat kuat. Okey, sambung balik. Islam berkembang pesat setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Okey, apa tujuan Rasulullah berhijrah ke Madinah? Okey, kita sambung. Perenggan kedua. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah bertujuan menuntut keredaan Allah. Allah yang suruh, jadi Nabi kena ikut untuk mendapat keredaan Allah dan mengembangkan agama Islam.
Kalau tak pergi Madinah, macam mana orang Madinah nak tahu wujudnya agama Islam? Okay, sebab tu Nabi kena pergi Madinah. Okay, sambung lagi. Okay, Madinah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduknya lebih memahami selok-belok agama, khususnya kaum Yahudi. Okay, sambung perenggan yang ketiga. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, baginda menekankan perihal akidah. Ni dah. Akidah ni. Akidah merupakan tunjang kepada agama dan kekuatan ummah. Tak ada akidah macam kita tak terikat dengan Tuhan. Mana-mana apa-apa benda pun kalau kita tak ikat, dia lari. Dia pergi jauh. Macam kita ni, agama kita lah. Okay. Akidah yang sahih dapat membentuk manusia bersesuaian dengan fitrah manusia yang sejahtera, berhubung dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Okey, ni apa? Beriman kepada Allah ni ialah rukun iman. Ustazah ada cakap kat kelas apa beza rukun iman rukun Islam. Okey, rukun iman ni benda yang kita tak nampak. Kita tak nampak Allah tapi Allah wujud. Kita tak nampak malaikat tapi malaikat wujud. Kita tak nampak kitab tapi kita ada kitab Al-Quran. Kitab lain-lain kita tak jumpa. Kita tak pernah bersua dengan Rasul-Rasul, tapi kita melalui kisah Rasul, melalui sirah Nabi. Okay. Hari kiamat dah jumpa belum? Belum. Semua orang belum jumpa. Kalau dah jumpa, memang tak jumpa lah kita hari ni. Okay. Serta qada dan qadar. Yang ni pun kita tak nampak. Qada dan qadar ni dah belajar tahun 4 subjek akidah. Ingat balik. Okay. Kita pergi muka surat kedua. Okay, tajuk dia beriman kepada Allah. Okay, Ustazah baca. Rasulullah SAW diutuskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa kaumnya sedang berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliah. Masa ni, pada zaman jahiliah ni, okey, mereka ni pegang teguh. Pegang teguh ni maksudnya buat macam-macam mana pun. Ada orang kata nenek moyang dia orang ni lah yang terbaik. Okey, masa ni dia buat apa? Kita baca perenggan seterusnya. Mereka menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. Mereka sembah ni batu. Jumpa asal jumpa batu je anggap berhala. Asal jumpa pokok pelik sikit anggap berhala. Buat sembah pokok. Okey, matahari dan berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah diletakkan di sekeliling Kaabah. Dan berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Pada zaman sebelum Nabi, Kaabah tu dah ada. Kaabah tu wujud masa zaman Nabi Ibrahim. Tapi di sekeliling Kaabah diletakkan berhala. Berhala ni apa? Satu binaan yang dibuat daripada manusia menyerupai sesuatu. Okey, binaan ni disembah oleh manusia. Okey, pada peringkat awal dakwah, Rasulullah SAW ditentang. Biasalah kalau benda elok ni orang tak berapa nak terima. Dimaki, dihina dan diancam walaupun sebelum ini kaumnya menggelar Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Al-Amin ni apa? Al-Amin dah belajar tahun 3. Al-Amin ini ialah gelaran kepada Rasulullah yang bermaksud orang-orang yang amanah. Rasulullah kita kan orang yang amanah. Okay. Dia orang gelar Rasulullah amanah tapi dia orang maki balik Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah ajak mereka ni sembah Allah. Tapi mereka tak nak. Mereka nak sembah
berhala yang tak ada nyawa tu. Okey, selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Rasulullah. Bayangkan 13 tahun, 100 orang je dapat. Kalau kita belum tentu lagi tu sampai 13 tahun, atas 3 hari dapat seorang pun dah fed up tu. Tapi Rasulullah imannya kuat, buat apa saja untuk mendapat keredaan Allah. Ingat, 13 tahun hanya dapat 100 orang. Okey. Perenggan seterusnya, Islam semakin mendapat sambutan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Allah dah tahu, Allah dah buat perancangan. Okay, Allah kata kat Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah kerana di Madinah Islam akan lebih berkembang. Okay. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Okay. Setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah yang berjumlah 360 jenis berhala. Banyak tu. Berhala yang terkenal ialah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yaqusu dan Ya'uqu. Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perkara syirik. Okey, menyembah berhala ni ialah salah satu perbuatan syirik. Okey, kita pergi ke muka surat selepasnya. Okey, muka surat 3. Kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa yang kita dapat bila kita beriman kepada Allah Taala? Ini nama maksudnya kesan beriman kepada Allah Taala. Okey, yang pertama okey. Keimanan penjelasan kepada tajuk ni. Okey, keimanan kepada Allah Taala bukan hanya tertanam dalam hati manusia semata-mata, tetapi membuahkan amalan dan cara hidup yang sempurna. Okey, bila kita beriman kepada Allah, automatik kita punya hati, kita punya amalan, kita punya cara hidup akan berubah mengikut apa yang Allah suruh. Macam tu. Okay. Orang beriman dengan ikhlas akan menumpukan seluruh hidupnya untuk melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala sama ada melalui perbuatan atau perkataan di samping menjauhi segala larangannya. Okay. Orang yang beriman kepada Allah tak akan bercakap bukan-bukan, tak akan maki kawan-kawan, tak bercakap bohong. Kalau mak tanya, dia cakap benda betul. Dia tak pusing-pusing tempat lain. Itu orang yang beriman. Okay, kita tengok yang pertama. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap individu, terhadap diri sendiri. Okay, yang pertama, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Okay. Beramal. Kita beramal ni maksudnya buat benda baik untuk mencapai kebahagiaan hidup. Tak ada orang buat benda buruk untuk bahagia. Kecuali orang tu tak betul. Okey, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Okey, kita hidup di dunia, kita buat amalan di dunia untuk kita bahagia, untuk kita berehat selamanya di akhirat. Di dunia ni hanyalah sementara. Yang pasti akhirat tu yang selama-lamanya. Okey. Yang kedua, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey, kita dah buat benda baik, kita ajak kawan-kawan, kita ajak keluarga kita buat benda yang baik. Yang baik ni ialah benda yang disuruh Allah dan dilarang, dan tak buat benda yang dilarang Allah. Contoh apa? Contoh, solat di awal waktu, membaca Al-Quran dengan
Betul, dengan beradab. Okey, lagi beradab dengan guru, beradab dengan ibu bapa. Kita beradab dengan ibu bapa, kita ajak adik-beradik yang lain pun beradab dengan ibu bapa. Okey, seterusnya berfikiran terbuka dan luas pandangan. Orang bagi pandangan, kita jangan tolak mentah-mentah, kita jangan terima mentah-mentah. Okey, kita fikir dulu. Lepas tu otak kita jangan fikir satu hala, kena fikir banyak-banyak hala. Ni orang dewasa ni. Okey, seterusnya berani menegakkan kebenaran. Walaupun benda tu menyakitkan kita, tapi kita berani menegakkan kebenaran. Okey. Contoh, kita nampak kawan kita mencuri duit cikgu. Kawan kita tu tahu kita curi. Dia cakap apa? Kalau kau bagi tahu, aku tak kawan dengan kau. Tapi kita berani. Kita kena berani bagi tahu cikgu. Itu namanya berani menegakkan kebenaran. Kita sanggup hilang kawan sebab kita nak tegakkan kebenaran. Okey. Masuk topik seterusnya. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap masyarakat. Okey. Tadi diri sendiri, ni luas sikit iaitu masyarakat. Okey, yang pertama, bebas daripada melakukan maksiat. Okey. Bila masing-masing dah jaga diri masing-masing, dah benteng diri masing-masing daripada melakukan kejahatan, secara automatiknya masyarakat tu bebas daripada melakukan maksiat. Okey, yang kedua, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Bila semua orang baik, tak ada orang nak mengumpat, tak ada orang nak memfitnah, tak ada orang nak bergaduh bermusuhan. Itu konsep dia. Okey, yang ketiga, berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Bila semua orang baik, tak ada benda buruk yang akan berlaku. Percayalah. Seterusnya, perpaduan umat dalam masyarakat semakin kukuh. Habis tu tak ada orang gaduh, mestilah makin rapat. Itu je. Okey. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara. Yang pertama, bila semua orang baik, berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Pemimpin yang berwawasan berfikir untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat. Membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kita cover tajuk beriman kepada Allah, iaitu rukun iman yang pertama. Okey, kesimpulannya, kita kena mentauhidkan Allah. Okey, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Kita punya peribadi, kita punya tingkah laku, kita punya sikap boleh contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab perangai Rasulullah ni adalah daripada Al-Quran. Okey. Bila dah semua ni settle, insya-Allah diri kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bila semua orang macam ni, bila semua orang beriman kepada Allah, satu negara akan aman damai, tak ada permusuhan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada Ustazah Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum.